Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk tajuk sudut dongak dan sudut tunduk. Apakah sudut dongak dan sudut tunduk? Okay, kalau kamu tengok dekat standard pembelajaran, okay, mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi kehidupan sebenar. Okay, kalau kamu tengok dekat sebelah ni ada gambar orang yang mengukur. Okay, dia gunakan satu alat. Yang ini adalah alat untuk mengukur keluasan tanah. Yang ini adalah daripada Jabatan Juru Ukur lah. Okay, konsep sudut adalah sangat penting dalam bidang ukur tanah. Juru ukur tanah menggunakan sudut untuk menentukan jarak. Jadi antara sudut yang diukur ialah sudut dongak dan sudut tunduk. Macam mana daripada sudut ini boleh diukur jarak tersebut? Okey, sebelum itu kita teruskan tengok aktiviti penerokaan 6. Mengenal sudut dongak dan sudut tunduk. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, macam mana kita nak kenal sudut dongak dengan sudut tunduk? Okey, hasil daripada aktiviti penerokaan 6 didapati bahawa apabila seseorang melihat objek pada aras yang lebih tinggi, kita berada di bawah ini, contohnya kamulah berada di satu kawasan yang lapang, okey. Lepas tu kamu tengok ada seekor burung yang terbang di angkasa. Kita pandang macam mana kelas? Kita pandang mesti kita angkat kepala kita, betul tak? Betul kan? Betul. Kita angkat kepala kita. Tapi sebelum kita angkat, mata kita ni kalau ikutkan keadaan normal, okey, kalau ikutkan keadaan normal, saya lukis sekejap. Okey, kalau mata saya ni dekat sini, okey. Saya first kali mata yang dalam keadaan normal mestilah orang kata apa? Dia punya tu garis straight saja. Pandangan mata tersebut. Okey, pandangan mata tersebut. Okey, ini okey, first kali kita tengok mata kita bermula daripada sini dan kita dongakkan ke atas. So pandangan dia start daripada sini, garisan normal kita panggil. Lepas tu kita tengok ada seekor burung, okey, di atas, okey, sebuah tanah lapang. Ini mata sajalah, okey. Lepas tu kita pandang ke atas, betul tak? Macam ni. Betul tak betul? Betul. Macam ni kan? So, kita daripada garis mengufuk, ini kita panggil garis mengufuk. Mengufuk ni maknanya dia mendatar lah, mendatar. Pandang ke arah atas, anak panah dia ke atas. Daripada garis mengufuk, naik ke atas. Dia membentuk satu sudut. Ini sudut. Okay, sudut ini kalau saya wakilkan dengan A, sudut kalau saya pandang ke atas, yang inilah kita panggil sudut apa ni kelas? Siapa tahu? Sudut A ni adalah sudut apa kelas? Sudut tirus. Tahu sudut tirus, tetapi kita pandang ke arah atas. Sama ada yang kita belajar hari ni lah. Kita nak belajar apa hari ni? Sudut apa tadi? Sudut dongak. Sudut apa tadi? Dongak. Macam mana dongak? Kita dongakkan ke atas. Ada tak dongak ke bawah kelas? Dongak macam mana? Kita pandang ke arah atas ke kita pandang ke bawah? Atas. Atas. Itu kita panggil sudut dongak. So maknanya sudut dongak itu adalah sama dengan nilai A ni. Boleh faham tak? Boleh faham tak kelas? Boleh faham tak? Okey, daripada ini, bentukan ini, kita boleh bentukkan dia menjadi satu bentuk apa ni kelas? Bentuk apa ni? Satu segitiga, betul tak? Betul ke? Betul. Membentuk satu segitiga. Yang ini kita panggil garis mengufuk. Okey.
Lepas tu ini adalah sudut dongak tersebut. Okey, selesai untuk maksud sudut dongak. Okey, macam mana pula dengan sudut tunduk? Okey, kalaulah mata saya berada di sini. Okey, first kali kita kena ada apa tadi saya kata? Garis apa ni? Mengufuk. First kali mesti ada garis mengufuk. Sebelum kita lukis sudut dongak ataupun sudut tunduk, dia mesti ada satu garis mengufuk. Selepas itu, saya pandanglah satu ekor. Kita tengok dekat sini. Kucing lah dekat sini. Miau kan. Okey, adalah seekor kucing dekat bawah. Padang. Next. Kita pandang ke bawah lah kan? Betul tak betul? Kita pandang ke arah bawah. Ni saya besarkan sikit lah. Saya kecilkan sikit. Besar sangat pula nanti. Cantik. Saya pandang ke mata kucing tersebut. Tengok dekat sini. Dekat sini pula, dia daripada pandangan garis mengufuk, kita turunkan mata kita ke bawah. Maknanya kita menunduk. Betul tak betul? Kita tadi mendongak ke atas, menunduk ke bawah. Dan hasil daripada tundukan tersebut membentuk satu sudut. Saya wakilkan dengan huruf B. So, siapa tahu B ni apa kelas? Sudut apa yang B ni? Siapa tahu, siapa tahu? Tadi ni sudut dongak A ni. So, Sudut tunduk. Sudut tunduk. So, sudut tunduk adalah wakilan dia. Saya letakkan huruf D. So, kita pandang daripada garis mengufuk, tunduk ke bawah. Yang itulah kita namakan sudut tunduk. Boleh faham tak kelas? Boleh. Nak membezakan sudut dongak dengan sudut tunduk. Okey, kita baca sama-sama. Kita tengok. Apabila seseorang melihat objek pada aras yang lebih tinggi, jadi sudut antara arah penglihatannya dengan garis mengufuk disebut sebagai sudut dongak. So, yang huruf A ni kita panggil sudut dongak. Daripada mana? Garis mengufuk naikkan ke atas ke garisan arah penglihatan tersebut. Jadi sudut A ialah, okey kita baca sudut dongak, okey. Okey, kita tengok sudut dongak burung itu. Dia mula daripada image yang kita tengok, objek yang kita tengok dulu. Sudut dongak apa? Burung. Dari mana? Dia mesti ada objek yang kita lihat. Dia sebutkan dulu. Lepas tu ada perkataan apa kelas ni? Dari. Nampak tak ni? Saya empat segikan dia. Dari ni adalah penting. Dari mana? Dari Jeffrey. Dari pandangan Jeffrey. So maknanya kalau dari pandangan Jeffrey, terletaknya sudut dongak tersebut adalah pandangan mata Jeffrey lah. Itu maknanya. Dari mana? Dari mata Jeffrey. So, sudut itu berada di mata Jeffrey. Bukan di burung tersebut. Boleh faham tak kelas? So, keywords dia dari mana? Dari Jeffrey. So, Jeffrey lah terletaknya sudut tersebut. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, apabila seseorang melihat objek pada aras yang lebih rendah. Tadi aras yang lebih tinggi. Yang ni aras yang lebih rendah. Sudut antara arah penglihatan. Ni garis arah penglihatan dia. Sebab dia tengok kucing tersebut. Dengan garis mengufuk. Mesti wajib ada garis mengufuk. Disebut sebagai apa kelas? Sudut tunduk. Dan diwakilkan dengan sudut B. So sudut B ialah. Okey, kita sebut. Sudut tunduk, dia sebut dulu sudut apa? Sudut tunduk. Kita tengok dulu dia punya apa yang dia pandang. Okey, dia sebutlah kucing. Itu. Lepas tu ada perkataan apa kelas?
Lepas tu ada perkataan apa kelas? Dari. Dari mana? Dari penglihatan Kim. Sebab dia punya nama perempuan ini, nama dia Kim. So dia kata dari mana? Dari penglihatan Kim. So kalau penglihatan sahaja, mestilah daripada mata dia. So tepat dari mata dia, pandang ke bawah dan ada garis mengufuk membentuk satu sudut iaitu sudut tunduk. Kalau kita lukiskan segitiga ni, dapatlah bentuk segitiga yang bersudut tegak. Tegak ni bermakna 90 darjah. Boleh faham kelas? Ni. Dekat sini ni. Yang ni pun sama juga. Ini juga adalah 90 darjah. Ini kita panggil segitiga bersudut tegak. Okey. Kita tengok. Contoh 14. Okey. Yang ni faham? Yang ni boleh faham? Yang saya terangkan ni boleh faham? Boleh. Boleh ya. Ada nak tanya soalan? Setakat ni okey? Okey. Okey ya. Okey, kita terus kepada contoh 14. Rajah di sebelah menunjukkan kedudukan Devi, kedudukan Devi dan Umi di dua buah bangunan pada tanah mengufuk. Dia beritahu tanah mengufuk maknanya bangunan ini berada di tanah yang mengufuk, dia garisan dia, dia bukannya tanah yang ada kecurunan. So mengufuk ni maknanya berada betul-betul flat lah. Flat, tiada kecurunan tiada kecurunan. Okey, ini kat sinilah tanah mengufuk tu. Ni. Okey, boleh faham tak? Kalau tanah yang bercerun dia jadi macam ni. Mungkin bangunan atas, bangunan bawah. Ini kalau yang tidak mengufuk. Tetapi sekarang ni dia dah bagi tahu tanah dia tanah apa kelas? Tanah apa tu? Tanah mengufuk. So maknanya kalau tanah mengufuk, dia punya garisan ini flat sahaja. Ada dua bangunan. Ni bangunan pertama, ni bangunan yang kedua. So dia tidak ada mempengaruhi. Tanah ni tidak mempengaruhi pandangan dia. Okey, itu maknanya. Next. Lukis dan labelkan. Dia suruh lukis dan labelkan. Macam mana kita nak lukis dan label ini? Okey, yang pertama, sudut A. Okey, sudut A yang mewakili sudut apa kelas? Sudut apa kelas? Dia nak sudut apa ni? Sudut dongak. Okey, kita tengok mula dengan ayat apa ni? Dia guna apa ni? Umi dulu kan? So maknanya Umi ni adalah sebagai yang dia pandang dari siapa? Kita tengok. Dari ni yang penting. Dari mana? Dari siapa ni? Devi. Dari Devi. So sudut berada di mana? Sudut dongak tu berada di dari tu. Okey, so dari mana? Devi. Dari Devi. So Devi yang ada sudut tersebut. Boleh faham tak? Boleh faham? Faham. Okey, kalau dari Devi, so mesti ada. Kalau Devi dekat bawah dekat sini. Okey, dekat sini adalah Umi. Okey, pandangan daripada bawah dan pandangan daripada atas. So, kalau Devi tadi dia mesti ada satu garisan apa tadi saya kata tadi? Garis apa ni kelas? Garis mengufuk. Garis mengufuk wajib ada sebab dia pandang daripada Devi. Betul tak betul? Betul kan? Selepas itu dia tengok ke mana? Ini adalah Devi. Ini adalah Umi. So bermakna dari Devi pandang ke Umi. Okey. Dan sudut tu berada di mana? Dari garis mengufuk naik ke atas sampai kepada arah penglihatan Dewi. Dan saya wakilkan dengan apa kelas? Kelas? Huruf apa saya wakilkan ni? Dia suruh wakilkan dengan huruf apa? Huruf E. Pandai. Boleh faham tak?
Boleh. Boleh. So, Boleh. kalau saya bentukkan segitiga, saya bentuk macam ni. Dan ada sudut tegak. Kalau dekat sini, dia buat dekat belakang lah. Tapi kalau nak cantik, buatlah bentuk segitiga dekat depan sini. Sama je. Tulis dekat sini, simbol 90 darjah. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Boleh. Boleh faham. Okey, kita tengok yang kedua, B. Okey, sudut B. Ini sudut B pula. Yang mewakili sudut apa kelas? Sudut tunduk. Sudut tunduk. Dari mana? Yang penting dari tu. Dari siapa? Umi. Dari Umi pula. So sekarang sudut tu berada di mana? Umi. Umi. So kalaulah ada orang dekat atas dan di bawah. So Umi tu berada di sebelah atas. Dewi ni berada di sebelah bawah. So first kali dia mesti ada apa kelas? Garis mengufuk. Ya, so garis mengufuk Umi lah kan, betul tak? Betul. Okey, lepas tu pandang ke mana? Ke Devi. Boleh faham? Boleh? Boleh. Boleh. So, kita start sudut kita kat mana? Dari garis mengufuk turun ke bawah dekat situ. Boleh faham? Boleh. Okey, sudut dia sudut apa tadi? Huruf dia? B. B. So kalau saya bentukkan segitiga, dapatlah bentukkan segitiga itu 90 darjah di situ. Boleh faham? Setakat ni okey? Okey. Okey, senang sangat. Okey, sekarang kita tengok latih diri 8.3i 8.3i. Jasni berdiri di atas sebuah bukit dan memerhatikan sebuah kapal terbang dan seketul batu. Okey. Wakilkan situasi ini dengan melukis dan melabelkan, okey. A, sudut yang mewakili sudut dongak. Kita tak tengok kapal tu, kita tengok dari mana. Itu yang penting. Keywords dia dari. Dari mana tu? Dari Jasni. Jasni. So, sudut berada di mana? Jasni. Jasni. So, maknanya kalau saya lukis dekat sini, ada kapal terbang dekat sini atas. Okey, pandangan dia dari Jasni. Pandang mula dengan apa tadi? Mesti ada garis apa tadi kelas? Garis mengufuk. Mesti wajib ada garis mengufuk. Lepas tu ada point dekat sini. Sini pun ada point juga. So kita terus gariskan dia sampai ke point kapal terbang tersebut. Boleh dapat tak? Boleh tak? Boleh. So manakah sudut tersebut? Dari mana? Dari garis mengufuk naik ke atas ke turun bawah? Naik ke atas. Naik ke atas. So, saya dapat garisan dia macam tu. Boleh faham? So, wakilkan dengan huruf apa kelas? A. Kalau saya nak lukiskan segitiga macam mana? Daripada kapal terbang ni tadi, turun ke bawah, cantumkan dengan garis mengufuk. Lepas tu saya buat apa simbol apa kelas? 90 90 darjah. Boleh faham? Boleh. Boleh faham. Okey, B pula. Mewakili sudut apa? Tunduk. Tunduk. Batu itu saya tak nak tengok. Dari yang penting kan? Betul tak betul? Dari mana? Jasni. Jasni juga. So, kalau saya tengok dekat sini, ada Jasni dekat sini. Lepas tu ada batu di sebelah bawah. Ada point dekat sini. Point dekat sini. Macam mana saya nak lukis ni? First kali mesti ada garis apa kelas? Garis mengufuk. Pandai. Mesti ada garis mengufuk terlebih dahulu. Selepas tu, kita lukis arah apa? Penglihatan. Betul tak betul? Daripada Jasni, dia pandang ke arah batu tersebut.
Selepas itu, kita buat sudut kat mana tu? Dari sudut mengufuk. Garis sudut mengufuk, tunduk ke dongak? Tunduk. Tunduk ke bawah. Ha, kita buat bentuk macam tu. Lepas tu kita wakilkan dengan label apa? B. B. So macam mana nak bentuk segitiga? Daripada sudut mengufuk. Turun ke bawah. Lepas tu ada simbol apa? 90 darjah. 90 darjah. Boleh faham? Boleh. Senang ke susah ni? Senang. Senang. Okey, yang penting apa tadi? Keyword dia tadi? Apa? Dari. Dari mana? Kalau jasni, sudut tu berada di jasni. Lepas tu sudut tunduk dia pandang ke bawah, sudut dongak dia pandang ke arah atas. Boleh faham? Itu je nak membezakan dia. Boleh faham? Boleh. Tapi sebelum kita lukis sudut tu mesti ada garis apa yang pertama tadi? Garis mengufuk. Itu yang kita kena buat terlebih dahulu. Okey, kita teruskan. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Contoh 15. Okey, rajah di sebelah. POT, QOU, PQR dan VOR ialah garis lurus. Okey, cari nilai X. Okey, cari nilai X. X dekat sini yang dekat bawah ni. Lepas tu andaikan PV sebagai garis mengufuk dan sudut PVO ialah sudut tunduk. O dari V, cari sudut dongak P dari O. Perkataan dari ni yang penting tadi ni. Okey, kita tengok dulu bacaan dia. Kita tengok macam mana kita nak selesaikan dulu. Okey, first kali, kalau kita tengokkan, nak cari X ini, apa yang ada dekat sini, dia ada garis selari. Okey, kalau kamu tengok garis selari ni, ada dua pasang garis selari. Pasangan yang pertama, anak panah yang ada satu anak panah sahaja. Betul tak betul? Betul tak kelas? Betul. Selepas itu ada satu lagi pasangan yang dua anak panah ni. Yang saya bulat dua kali ni selari dengan yang dua kali. Yang sekali selari dengan yang sekali. Okey, kita padam dulu. Saya tak nak kamu keliru nanti. Okey, kita teruskan. Apa yang terlipat dekat sini? Kalau kamu tengok sudut X ini, dia punya grup ni, dia punya pasangan dia yang ada satu anak panah sahaja. Dan dia membentuk sudut apa ni kelas? Ni kita panggil sudut apa ni? Macam sudut Z. Ini, sini dengan sini. Ini kalau ni sudut X, ada tak yang sama dekat situ? Sudut dekat mana tu yang sama dengan X tu? Kelas. Sudut kat mana kelas? X sama dengan mana? Membentuk selang-seli. Macam mana sudut selang-seli? Kalau sini ada dua garis selari, saya ada garis rentas lintang. Kalau ini adalah sudut A, satu lagi sudut A di sini kan, betul tak kelas? Betul. Ini kita panggil sudut apa ni? Sudut selang-seli. Selang-seli. So dekat mana X satu lagi? Kalau sini R. Sini O. Dia macam bentuk Z kan? Ni selari ni. Sama tak dengan sini kelas? Sama tak? Sama ke tak kelas? Sama. Sama. So dia juga adalah sama dengan sudut ini. Kita tulis dulu yang tu. Boleh faham? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Saya lupakan sekejap. Selepas itu ada lagi sudut yang selari yang dua double ni. Dia adalah satu garis yang selari. Selepas tu ada garis rentas lintang. VO ni kita panggil garis rentas lintang. So kalaulah saya ada satu garis macam ni, satu garis macam ni. Okey, ini adalah yang selari. Ini sudut apa pula ni? Ni kita panggil sudut apa? Ni sudut apa ni kelas? A dengan B ni sudut apa?
Sudut pedalaman. Pedalaman. Ada tak sudut pedalaman dekat sini? Ada. Ada. So kalau saya panjangkan garis ni dengan garis ini, dia ada sudut pedalaman iaitu 62 dengan keseluruhan ni kan? Nampak tak? Okey, kalau sudut pedalaman A tambah B berapa jawapan dia? 180. Okey, 180 darjah. So boleh tak saya dapatkan, boleh tak saya dapatkan sudut ini? Siapa ada idea? Sudut yang saya tandakan ni. Boleh tak saya dapatkan ni sudut ni? 180 tolak 110. Mana datang 110? 100 berapa tadi? 110? Kenapa 110 pula? Dia tak ada kena-mengena dengan 110. Dia ada kena-mengena dengan ini. Sebab ni lah sudut pedalaman ni lah. Keseluruhan tadi berapa? Kalau sini campur sini berapa tadi? 180. So boleh saya dapat sudut kecil ni? Dengan cara apa? Siapa ada idea? Cepat, siapa ada idea? Kalau saya campurkan kedua-dua ini, dapat 180. Boleh tak saya dapatkan sudut ni kelas? Sudut ni? Boleh. Macam mana? Macam mana saya nak dapatkan sudut ni? Tak payah tengok 110 ni. Kita pandang sudut ni je. Sebab dia ada ni garis selari dan ini adalah garis rentas lintang. $180 tolak 62. 180 tolak 62. Baru dapat keseluruhan ni. Saya nak sudut kecil ni. Ni kena buat apa lagi dengan 75 ni? Tolak lagi dengan 75. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Itu cara dia. So maknanya tekan kalkulator kamu sekarang. Okey, 180 tolak dengan 62 tolak lagi dengan 75. So dapat jawapan berapa? 43. So dapatlah 43 dekat sini kan. Okey, selepas itu sini adalah 43. Saya padam dulu. Okey, ni 43. Kecil sangat ni. Okey, selepas itu kita boleh dapatkan kita boleh dapatkan sudut ni. Macam mana kita nak dapatkan sudut ni? Bentukan adalah segi empat. Okey, kalau segi empat, macam mana membentuk segi empat tersebut? Sudut dalaman dia A tambah B tambah C tambah D. Semua campur semua ni adalah 360 darjah. Ya, pandai. So, dekat sini dah ada full adalah 360 darjah. Kita tekan sajalah kalkulator tersebut. Kita letaklah dulu 360 darjah. Kita tolak semua yang ada dekat sini. Boleh faham tak? Boleh. So tolak dengan berapa? Mula dengan atas dulu. Tolak dengan ini dulu berapa? 62. Tolak lagi. Yang bawah ni pula. Berapa? 75. Tolak lagi berapa sebelah dia berapa? Sebelah yang kecil tu. Sorry. Betul. Yang sebelah dia kecil je.
Yang kita cari tadi? 43. 43 dan satu lagi. Dekat sebelah dia. 110. So, dapat jawapan berapa? 70. Keseluruhan ini adalah 70 darjah. So, kalau kamu tengok segitiga yang besar ni. Segitiga yang besar ni termasuk dengan X kan, betul tak? Nampak tak? P, V dengan R. Nampak tak P, V, R ni? Nampak. Okey, kalau segitiga, dalaman dia berapa? Sudut dalaman segitiga. 180. Sama juga cara dia. Okey, ambil yang besar dulu. Berapa? 180 darjah. Lepas tu kita tolakkan dengan sudut-sudut yang ada dekat situ. Dua sudut tu. Berapa dua sudut tu? 70 dengan 62. So dapat jawapan berapa? 48. Dapat 48. So kita dah tahu tadi X itu sama dengan sini sebab dia adalah sudut selang-seli, betul tak? So jawapan X adalah sama dengan 48. Boleh dapat tak kelas? Faham tak? Apa yang cikgu terangkan ni? Boleh faham. Okey, kita teruskan. Andaikan PV ialah garis mengufuk. Mana PV? Atas kali ni. Okey, atas ni adalah garis mengufuk. Dan sudut PVO. Sudut, kita tengok sudut dia sebutkan apa dulu? Huruf P dulu kan? Lepas tu kita pergi dekat V. V ni beradanya sudut tersebut. Nampak tak? V tu berada sebab dia berada di tengah-tengah. Dan O dia adalah sudut tunduk. O dari V. Dari V. So maknanya dia pandang. So mata kita berada di V kan? Betul? Sebab dia ada perkataan dari tadi kan? Faham tak kelas? Dari mana ni? V. Dari V. So mata kita berada di V lah kan? Mesti ada garis mengufuk. So garis mengufuk ni adalah garis PV ni. Dia tunduk ke bawah. So sudut dia adalah 62 darjah. Boleh faham? Boleh. Okey, dia suruh cari apa? Dia suruh cari sudut dongak pula. Sudut dongak, depan tak nak tengok. Sebab kita nak pandang ke P ni. Dari mana tadi? Dari O. Pergi pandang ke mana? V. P. Dah dapat jawapan dia. Kita kira tadi kan. Sebab dia cari tadi. Dia cara yang lebih mudah lah. Kita cara yang lebih susah. Tapi lagi bagus lah. Okay, kita dah dapat nilai dia. So sekarang ni. Sama juga hasil dia tadi. Hasil tambah sudut pedalaman. Dapatkan nilai. Jawapan dia berapa tadi? Yang kita dapat tadi? Ini yang dia nak sebenarnya. Pandangan dari O. Pandang ke P. Kalau saya lukiskan. Okey. Sekejap saya besarkan. So maknanya pandangan itu dari mana? Dari O. Pergi ke P. So, dia pandang ke atas. Allah. Okey, pandang ke atas. Lepas tu dia mesti ada garis mengufuk dekat sini kan? Betul tak? So, dia punya sudut dongak dia adalah sudut ni. Macam mana nak dapatkan sudut ni? Cara yang kita buat tadilah. Okey, sudut pedalaman tadi kan betul? Sudut pedalaman tambah semua dapat 180. Tolaklah 62. Tolaklah 75. Dapat nilai berapa tadi? 40 berapa? 43. 3 darjah. Inilah sudut yang dia hendak. Sudut dongak dia. Boleh faham? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Sekarang saya nak suruh semua sekali cuba jawab latih diri 8.3F. Cuba jawab dulu di atas kertas. Okey, go. Soalan 1. Okey, saya bagi masa 5 minit.
Okey, cepat. Dah ke? Dapat tak? Yang mana yang tak boleh nak jawab? Boleh ke? Boleh tak ke kita bincang? Okey, macam mana saya nak dapatkan sudut Y terlebih dahulu? Sebab dekat sini kita kena cari Y dulu. Okey, macam mana nak dapatkan sudut Y, kelas? Siapa ada idea? P sama dengan Tengok P. Betul tak betul? Kalau kita sambungkan garisan yang VT ni, saya sambungkan ke bawah lagi. Okey. Dan ini ke saya cantumkan. So, sudut V ni juga sama dengan sudut sini. Betul tak betul? Y ni. Sudut Y ni kan? Betul tak betul? Sama kan? betul. Dan dia juga sama dengan sini kan? Sama. Betul tak? Sama. Sama. So, dia boleh tengok dekat sini pula. Ni adalah yang selari juga. So ini adalah sudut apa kita panggil ni? Sudut ni dengan sudut ni kita panggil apa? Sudut apa ni?
Sudut selang-seli. Selang-seli. So bermakna Y adalah nilai berapa? 88 darjah. 88 darjah. Boleh tak? Boleh faham? Boleh. Boleh. So sekarang sudut X macam mana pula? Macam mana nak dapatkan sudut X? Siapa ada idea? Dekat sini dia bagi 25. Macam mana nak buat tu? Kalau yang tak ada garis, kita boleh buat dia satu garis lagi. So maknanya kalau saya buat lagi satu garis, macam ni garisan dia. Okay, garis ni adalah selari dengan RQ tadi. Dan kita boleh dapatkan sudut ni, selang-seli kan? Betul tak betul? Berapa selang-seli saya tu? 25 darjah. 25 darjah saya dapat dekat sini. So yang ini dengan sini sudut apa ni? Sebab dia adalah selari. Sudut apa ni? Antara dua ni X dengan Y ni sudut apa? Pedalaman. Pedalaman. So kalau pedalaman bukan X lah. Sudut sebab X ni dah tambah dengan 25 tadi. So sudut ni dengan sudut ni berapa darjah? 180. X tadi, Y tadi kita dah dapat dah 88 darjah, betul? Berapa baki lagi untuk sudut ni? Betul. Berapa kita dapatkan? 180 tolak dengan 88 darjah. Betul tak betul? Untuk dapatkan sudut ini. Okey, berapa? 92. Kita boleh dapatkan nilai dia adalah 180 tolak dengan 88 dapat 92. So saya tulis dekat sini 92 di sini. Tadi kita dah ada 25 kan? Betul? Betul. Untuk X tadi, X sama dengan 92 tambah berapa? 25. 25. So tambah lagi dengan 25. So jawapan dia berapa? 117. 117. Dapat jawapan X dengan Y. Boleh faham? Siapa yang tak faham? Boleh. Siapa tak faham? Boleh. Boleh Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya, andaikan WV ialah garis mengufuk. Kalau kamu pandang dekat situ, saya padam balik semula lah semua benda ni. Okey, kita besarkan sedikit. Dia dah beritahu tadi. Okey, andai kata WV ialah garis mengufuk, cari dia nak sudut apa tu? Sudut dongak V. Okey, dari mana tu kelas? Dari mana tu kelas? Dari T. So bermakna sudut tu berada di T. Dia pandang ke mana? Pandang ke V. So kalau kamu nampak dekat sini, ada banyak garis yang sama dengan WV. Betul tak betul? Dia kata tadi garis mengufuk. Garis mengufuk dia adalah WV. Cari sudut dongak V. Dari T pula. Ayat dia macam tak kena. Sebab dia dari T pula. Nak pandang ke V. So mestilah mata tu di T. Betul tak betul? Betul ke? Betul. So kalau dekat sini sepatutnya garis mengufuk dia adalah QU lah. Okey, so kalau lah anggap dia adalah semuanya adalah selari, so ni juga boleh dianggap sebagai garis mengufuk. So kalau lah dari garis ini dia pandang ke arah atas, so bermakna dia nak pandang ke arah V.
dari T. So dari T ni mata ni berada di sini. Dia pandang ke V. Ini garis dia. So soalan ni macam pelik. Kalaulah dia anggap sebagai QU itu adalah garis mengufuk, dia pandang ke arah atas macam ni. So inilah sudut yang kita cari. So kalaulah dia adalah garis yang mengufuk ataupun garis yang selari, sudut pedalaman Y dengan sudut ini, okey, kita boleh dapatkan nilai. So Y tadi berapa tadi? 88 darjah kan? 88. So Ya. 180 tolak sahaja dengan 88. Saya dapat jawapan berapa? 92 darjah. 92. Jawapan dia berapa? Cuba tengok jawapan berapa? 92. Betul jawapan dia? Jawapan belakang betul? Jawapan belakang 88. Ayo. Macam mana ayat dia? Ayat dia tu macam, sebab dari tu salah tu. Sebab kalau ikutkan, dia nak sudut dongak. Dia mesti bersudut, dia tak boleh bersudut. Ni cakah ni 92 ni. Sudut cakah, dia kena sudut tirus. Pandangan dia. Dia tak boleh mendongak. Macam ni kan. Dia sebab dia dongak macam ni. Ni 92. So dekat sini berapa darjah? 88 darjah kan? Betul tak betul? Bukan sudut ni. Sudut di belakang sini. Ya. Betul. Sudut yang ni dia nak. Dia tak boleh sudut ni. Dia mesti sudut 90 darjah ke bawah. Ini adalah sudut dongak ataupun sudut tunduk. Dia tak boleh lebih daripada 92. So 92 tak boleh diterima. So jawapan dia berapa tadi kelas? 88. So bermakna sudut yang kita cari tadi adalah 88. 88 darjah. Dia macam ni. Ini yang kita nak cari. 88 tadi. Ini adalah T. Ini adalah V. So kalau dia kata WV ni tadi adalah garis mengufuk, dia selari dengan garis mengufuk QU lah kan? Betul tak betul? Sebab dia selari. Apabila selari, garis mengufuk pun dikira sebagai sama. So dia pandang ke arah V, ada dua sudut. Sudut satu adalah 92, satu lagi sudut adalah 88. So kita mesti cari yang bawah berapa tadi? Lebih kecil daripada 90 darjah. Betul tak betul? Betul ke? Yang sebelah sini berapa darjah? Betul. Betul. 92 darjah. So dia nak yang bawah daripada 90 darjah. So kita pilih berapa darjah? 88 darjah. Boleh faham tak? Boleh ke? 88. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Ini adalah Boleh. habis dah kita punya silibus untuk bab 8. Okey, mahir diri 8.3. Ini homework kamu. Okey, buka buku teks. Sila tandakan sekarang. Okey, soalan yang perlu kamu jawab. Ini wajib lah. Soalan 6 ni wajib lah. Okey. Lepas tu soalan 5. Lepas tu kamu jawab soalan 4. And then yang ni lelaki, ni perempuan. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, soalan 1 ada sebab ada 7 minit lagi. Ini kita jawab. Soalan 1 kita jawab sekarang.
Okey, soalan 1. Soalan dia apa? Dalam raja di sebelah, PQR dan UTS ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. So, saya besarkan. Okey. Siapa ada idea nak jawab ni? Macam mana nak jawab ni? Macam mana nak jawab ni kelas? Apa yang ada dekat sini? Yang penting apa ni? Ni apa ni? Garis apa ni? Garis apa ni kelas? Ada anak panah ni garis apa? Garis apa ni? Ada 2 garis ni. Garis lurus. Hai. Garis lurus. Hai, memanglah garis lurus. Ada 2 anak panah yang sama ni. Garis apa? Kalau ada 2 garis yang sama arah dia. Mengupuk. Mengupuk. Garis apa ni? Cepat. Selari. Ya Garis Allah. Garis apa? Garis selari. Garis selari. Dekat garis selari tu, kalau ada garis rentas lintang macam mana pula kelas? Tahu tak? Ingat tak garis rentas lintang macam mana? Ada 2 garis yang selari, lepas tu dia melintang macam tu kan? Betul tak betul? Betul tak? Ini adalah garis rentas lintang dan sudut-sudut dia terbentuk dekat garis-garis tersebut. So, kalaulah sudut ini kita panggil sudut apa? Sudut apa ni? Sudut selang-seli. Selang-seli. Sudut ini pula? Sudut apa pula? Sudut bersebelahan. Hai. Sebelahan memanglah. Kita panggil sudut apa? Kita tak panggil sudut bersebelahan. Sudut apa ni kita panggil? Sepadan. Sepadan yang selari ni. Yang ni sepadan. Ni sepadan. Ni yang saya gelap ni sudut sepadan. Sudut sepadan ni sudut selang-seli. Sudut ini. Ni dengan sini. Pedalaman. Pedalaman. So kalau pedalaman, berapa darjah dia kalau campur dua-dua ni? Sudut pedalaman. Sudut dia adalah sudut 180 darjah. Okey, dekat sini. Apa yang kita boleh dapat daripada ilmu yang kita bincang tadi? Kita boleh dapat sudut yang mana kita boleh dapat? Y. Yang mana yang mudah dulu? Wah, ini susah juga. Yang mana lagi mudah? Sudut mana yang boleh dapat? X. Sudut X. Macam mana dapat sudut X? Dia berkait dengan sudut apa? Ni. Dengan mana? Dengan sudut apa? Cepat. Masa dah habis dah ni. Cepat. Macam mana nak dapatkan sudut X? Sudut 180 tolak 135. Ya, pandai sebab sama dengan X campur 135. Dua-dua ini hasil tambah dia adalah 180 darjah. Boleh faham tak? Boleh faham tak kelas? Ini sudut apa kita panggil ni? Sudut pedalaman. Sudut pedalaman. So, kita boleh dapat sudut pedalaman dia dengan cara kita kira 180 tolaklah dengan 135. Dapatlah X dia. Berapa jawapan dia? 45. 45 darjah. Okey, dah siap X. Okey. Sekarang, boleh tak saya dapatkan sudut untuk Y pula? Boleh. So mula-mula kita dapatkan sudut yang mana dulu? Kita boleh membentuk dia satu segitiga kan? Betul tak? Satu sudut segitiga, sudut pedalaman dia. Sudut dalaman segitiga kalau campur semua ni berapa? 180. So macam mana kita nak kaitkan dengan 180 tu? Kita kena dapatkan satu lagi sudut. Sudut yang mana kita kena dapatkan? Yang tak ada lagi tu, yang mana?
Yang sebelah 135 tu. Ya, sebab dia adalah sudut apa ni kat sini? Dengan sudut X ni. Kita panggil sudut apa? Sama macam ni. Ini, sini dengan sini. Sudut apa? Sudut selang-seling. Dia adalah sudut sepadan. So kita boleh dapat nilai ni berapa? Berapa sudut sepadan dia? Berapa sudut ni? Kelas. Sama tak dengan ni? Sama. So berapa jawapan dia? 45. 45 darjah. Boleh faham tak? Boleh faham tak kelas? 45. Okey, so saya dah dapat dah. Satu 45, satu lagi 42. So yang ni macam mana saya nak dapatkan sudut ni? Macam mana saya nak dapatkan sudut ni? 180 tolak 45 tolak 42. Bagus. Sebab sudut dalaman satu segitiga adalah 180. Betul tak betul? Tolak sahaja dengan sudut-sudut yang ada tu. Okey, apa jawapan dia? 93 darjah. Dapat tak? Faham tak kelas? Dapat. Ada tak nak tanya soalan? Setakat ni okey? Okey.